Dr. Puan Zabidah sebagai co-host akan bantu kita. Dan kita seperti biasa kita mutekan dulu rakan-rakan kita, partisipan. Walau macam mana pun boleh unmutekan mikrofonnya kalau ada soalan-soalan yang tertentu. Dan kita kongsikan seperti biasa skrinnya, skrin ini kita bawa ke bawah. Jadi kita minimizekan, ditolak ke bawah lah. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita mulakan juga dengan mengucapkan kesyukuran sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang di pagi Jumaat yang mulia ini kita dapat meneruskan perbincangan kita mengenal dan cuba memahami, merapatkan diri dengan Al-Quran sebaik mana yang mungkin, ya, dengan pembelajaran yang apa kita panggilkan QHS ni, Quranic, Holistic dan Symbiotic. Ya, ini adalah satu kaedah yang diusahakan oleh QHS Academy untuk mempercepatkan proses, ya, pemahaman. Mempercepatkan tu tidak bermakna 2-3 bulan sudah faham, bukan, ya. Mempercepatkan tu maknanya kita mendekati ilmu Al-Quran tu dengan lebih kemas dan lebih komprehensif. So dalam kita melakukannya dengan cara yang komprehensif ni ialah maknanya menyeluruh, ya. Cara menyeluruh, kita akan dapati aspek-aspek yang kita pelajari itu membantu proses pemahaman kita dengan lebih cepat dan lebih tepat, ya. Sebab dia akan banyak boleh menjawab soalan-soalan yang biasanya kita ada dalam kita mempelajari bahasa Al-Quran, ya. So sekarang kita masih lagi di perkongsian kalimah-kalimah yang dibentuk daripada qaf waw lam yang kita panggilkan kata terbitan, ya. Kata terbitan tu dia merangkumi 2 aspek, iaitu pertamanya jenis kalimah tu, kemudian dia mengambil kira wazan dia sekali, ya. Mengambil kira wazan dia sekali, menjadikan dia dipanggilkan kata terbitan, ya. Dia ada elemen sekali. Mana kata terbitan tu kena kita bincangkan sekali wazan dia, ya, sebab berlain wazan akan mengambil lain bentuk kalimah tu, ya. Walaupun kadang-kadang makna dia seakan-akan sama tapi impak dia berbeza. Nah, itulah, ya, peranan wazan kalimah, ya, di dalam bahasa Al-Quran. Okey, semalam kita berkongsi kalimah daripada ayat 50, surah 51, surah Az-Zariyah ayat ke-8, dan kalimah qaulin adalah kalimah yang ketiga, ya, di dalam ayat ini. Dan kita pun sudah pun memahami, iaitu apa? Kita sudah boleh menterjemahkan dia sebab kita sudah mengenal, ya. Kita ulang kaji sepintas lalu. Inna adalah harfun taukid, harfun penekanan. Bahasa Inggeris dia ialah particle of emphasis. Pada masa yang sama, inna juga berfungsi sebagai harfun nasbun, ya, nasbun. Harfun nasbun, apakah fungsi dia di dalam ayat itu? Dia akan memasukkan kalimah kata nama selepasnya.
Dan kalimah kata nama tu ialah kita panggil isim inna. Ya. So dalam konteks ini, bila ada inna, kum adalah kata nama selepas inna, so kum tu adalah isim inna. Ya. Kata nama kepada harfun inna tadi. So apabila inna ni juga berfungsi sebagai harfun nasab, jadi kum akan mengambil i'rab yang mansub. Ya, itu kaedah di dalam bahasa Al-Quran. Ya. So bermakna inna ni mempunyai dua peranan. Pertama, dia hendak memberi emphasis, memberi penekanan kepada mana sesungguhnya kamu. Ya. Sesungguhnya kamu. Daripada segi bahasa, dia memainkan peranan sebagai penekanan. Sesungguhnya kamu. Ya. Kalau tidak ada sesungguhnya, boleh ayat itu bermula dengan kamu. Ya. Maknanya kamu, la tu benar-benar, fi itu di dalam. Dia boleh. Ya. Tetapi Allah nak memperkuatkan lagi hujahnya, ya, dengan menggunakan harfun inna, membawa erti sesungguhnya kamu. Kamu ni ialah ramai, jadi kamu semua. Okey, so pada masa sama dia berfungsi sebagai harfun nasab. Jadi apa terjadi pada kalimah kum ni? Dia akan mengambil i'rab yang mansub. Ya, mansub ialah mim, nun, shad, waw, ba. Ya, mansub. Okey, so kaedah yang digunakan apabila ada inna, kita panggilkan apa? Isim inna akan menjadi majrur dan dia ada khabar dia. Ya. Bila ada isim, kadang-kadang ada khabar, kadang-kadang tidak ada khabar. Ya. Bergantung kepada ayat-ayat. Ya. So di dalam ni ada khabar. Ya. Khabar inna ialah bukan satu perkataan tapi keseluruhannya, keseluruhan perenggan ayat. Bahasa Inggeris dipanggil clause lah, ya, clause. Iaitu sebahagian daripada ayat lafi qaulin mukhtalifin. Yang ni dah khabar dia lah. Yang ni isim inna, yang ni kita panggilkan khabar inna. Ya. So dari segi peraturan, isim inna mengambil i'rab yang mansub. Khabar inna mengambil i'rab yang marfu'. Ya. So di mana kan tanda marfu'nya kita tidak nampak. Ya. Kenapa? Sebab dia bukannya satu perkataan. Ya. Kalau dia satu perkataan, jadi kita boleh nampak. Ya. Kita ada tak contoh lain yang laqulu innahu laqulu rasulin karim. Mungkin kita boleh lihat contoh di sinilah, ya. Laqaulu. Innahu laqaulu. Di sini ada inna, isim inna ialah hu. Kemudian khabar inna ni bermula dengan laqaulu. Ya. Laqaulu ini khabar. So dia mengambil yang marfu'. Ya, dan khabar ni disambung sekali dengan rasulin sebab dia adalah idhafah. Ini contohnya yang saya katakan bila ada inna, kalimah selepasnya mengambil i'rab yang i'rab yang mansub. Ya. Di sini tuan-tuan lihat. Hu ni bukannya marfu', ya. Hu bukannya marfu'. Hu tu mabni bid dhammah dipanggil, ya. Mabni bid dhammah. Mabni dengan baris hadapan.
Dia hu ni dia apa, isim dhamir muzakkar mufrad, dia panggil, dia ada hu dengan hi saja. So sama ada dia mabni bil dhammah ataupun mabni bil kasrah, dua saja ya. I'rab dia akan bertukar mengikut konteks ya. So ini konteks dia adalah isim kepada inna, so dia i'rabnya yang mansub, dan lalaku ni adalah khabarnya ya. So sebab tu dia mengambil yang marfu. Okey. Ni contoh apa yang dimasukkan isim inna yang mansub dan khabar yang marfu ya. So balik ke yang tadi, inna ya, kum adalah isim inna yang mansub ya. Apa, so lapi adalah apa, dua-dua tu kata partikel, dia tak boleh menjadi khabar ya. Dia tak boleh menjadi khabar. Kata khabar ni ialah mesti dalam bentuk cerita ya. Jadi ceritanya apa, ialah qaulin mukhtalifin ni ya, dan keseluruhan ni adalah cerita kepada kum tadi. Jadi itulah dia khabarnya ya. Jadi keseluruhan ni ya, kalau kita nak bayar fahamkan dalam konteks i'rab, keseluruhan inilah yang mengambil i'rab yang marfu ataupun kita panggilkan nominatif ya, nominatif. Okey ya. Itu lebih kurang imbasan apa yang kita faham baca semalam. Jadi apabila kita membaca, sepatutnya kita sudah mengenal ya. Kemudian dalam perenggan lapi qaulin mukhtalifin ni, qaulin ni mengambil i'rab yang majrur lam baris bawah. Kemudian sebab apa dia majrur? Sebab ada fi ya. Fi itu harfun jar, jadi kenalah dia mengambil qaulin, dan dia nakirah sebab tu bertanwin. Kemudian tak diceritakan qaulin tu macam mana bentuk dia, jenis dia, apa ciri-ciri dia dalam kata lain, apakah sifat dia ya. Jadi diterangkan dalam bentuk isim sifat mukhtalifin ya. Cuma semalam kita tidak sempat untuk memperkenalkan apa mukhtalifin ni agak-agaknya apa derivatif yang mana ya, kata terbitan yang mana. Yang ni kita tahu dia adalah isim masdar wazan ke-1 yang majrur ya. Mungkin kita kongsikan hari ini. Mana kita habis dengan pengenalan kepada isim ma'rifah ya. Mukhtalifin tu sebagai isim ma'rifah. Tapi kita tidak sempat untuk memperkenalkan jenis dia. Derivatif tu jenis apa? Ya, so kita gunakan ni juga sebagai rujukan. Ialah lihat bermula dengan mim baris hadapan ya, mim baris hadapan. Kha adalah huruf akar yang pertama, dia dimatikan. Ta baris atas ya. Lepas tu lam baris bawah, dan fa ini baris bawah sebab dia mengikut qaulin ya, tapi asalnya ialah baris hadapan lah. Jadi asal mukhtalifin ni ialah mukhtalifun ya, mukhtalifun. So tengok tiga huruf akar dia apa? Kha, lam, fa. Kha, lam dengan fa, inilah apa kata akar dia. So apakah acuan menggunakan untuk membentuk mukhtalifun? Okey, kita kena ketahui iaitu apa? Kita kena lihat acuan yang bermula dengan mim baris hadapan ya, dan ada penambahan ta. Penambahan ta. So apakah penambahan ta selepas huruf yang pertama? Itu adalah wazan yang ke-8 ya. So bermakna
kalimah mukhtalifin ni adalah kalimah wazan ke-8. Tapi apakah jenis dia? So kita lihat dalam acuan ni lah. Ya. Kalau kita tengok daripada sini, kalau kita tukarkan 3 huruf akar tu kepada acuan fa, ain, lam, dia akan menjadi apa? Fa ni tukar pada fa, dia akan jadi muf. Ya. Muf, ta adalah tambahan, jadi mufta. Ini huruf yang kedua, lam ni dalam acuan dia adalah huruf ain. So jadi mufta'i. Dan fa ni dalam acuan dia akan dia menggantikan huruf lam. Jadi bermakna acuan yang ni kita kena belajar macam tu ya. Daripada kalimah tu cuba masukkan acuan fa, ain, lam, dapatlah kita melihat jenis ya, jenis kalimah tu. Jadi dia sekali lagi saya masukkan fa, fa gantikan kha. Ta tu tidak boleh ditukar sebab dia adalah tambahan. So ta tetap di situ. Yang ni ganti dengan ain, yang ni ganti dengan lam ya. Dan sukun dan dhammahkan dia sebab asas dia bukannya majrur, asas dia ialah dhammah, iaitu marfu'. Jadi dia jadilah kalimah apa? Acuan dia mufta'ilun. Mufta'ilun ya. Kalau tuan tak jelas, saya ambil ni, saya copy dekat dekat Lagos ni, kita bantu kat situ ya. Mungkin tuan-tuan boleh nampak apa yang kita bincangkan. Okey. Okey. Acuan dia mukhtalifun. Ha ni tukar pada fa, lam tukar pada ain, fa ni tukar pada lam. Ingatnya acuan adalah daripada 3 huruf akar apa? Fa, ain, lam. So sekarang ni saya tukarkan dia. Ambil kopikan. Ya. Tukarkan kha ni kepada fa, jadi fa yang matilah. Fa sukun. So kita ambil fa. Buangkan dia dulu. Okey, tukar pada fa yang sukun. Ini fa dan sukunkan dia. Itu dia ya. Ha yang mati ni kita tukar pada fa. Kita nak melihat acuan dia. Bila kita tahu acuan tu, kita tahulah jenis dia ya. Lepas tu ta ni tidak boleh ditukar sebab ta ni adalah tambahan wazan ke-8 ya. So ini perkataan yang dibentuk mengikut wazan ke-8. Lam ni tukarkan kepada ain ya. So lam ni kita tukar kepada ain, jadi ain baris bawah. Okey, ain baris bawah. Ain kasrah. Ain kasrah. Kecilkan sikit. Jadi mufta'i. Ya. Ini benda kita nak mencari acuan dia. Lepas tu huruf terakhir acuan ialah lam. So fa ni tukar kepada lam ya. Okey. Lam yang berbaris bawah. Sekarang ni sebab kita nak melihat acuan, so lam ni jangan ambil baris bawah. Lam adalah baris dhammah tanwin. Ya, dhammah tanwin. So kita ambil dhammah tanwin di sini. Itu dia. Maknanya mukhtalifin ni adalah sebenarnya mengambil acuan mufta'ilun. Ya, mufta'ilun. So daripada mufta'ilun lah dibentuk mukhtalifun dengan memasukkan 3 huruf akar dalam acuan ni. Ya, so acuan tu biasanya kita bracketkan. Ya, sini pun bracketkan. Ya. Dan biasanya kita akan menggunakan kata dasar kha, la, lam dengan fa ya. Kha, lam, fa menjadi khalafa. Itu kata dasar dia. Kha baris atas,
lam baris atas, fa baris atas. Ini kata dasarnya. Sini kita buat terbalik ya. Biasanya kita buat daripada kiri. Ini nak menunjukkan saja ya. Ya, mukhtalifin ni asalnya apakah acuan dia ialah mufta'ilun, supaya kita dapat mengenal jenis dia. Jadi khulafa masukkan ke dalam mukhtalifin, dia jadilah mukhtalifun, lepas tu ditukarkan pada mukhtalifin sebab dia mengambil i'rab yang majrur sebagai isim sifat kepada qaulin ya. Okey. Kalau kita nak ke proses yang biasanya kita buat macam inilah ya. Sebelum mukhtalifin ni dia akan mengambil marfu' dulu ya, dengan fa tu berbaris tanwin macam tu. Ya. Dan mufta'ilun dia akan menjadi mukhtalifun. Barulah menjadi mukhtalifin ya. Ya, lebih baik ini ambil kanan ke kiri ya. Mana khulafah ni belah kiri, yang ni belah kanan, ni belah kanan sekali, belah kiri sekali. Mana ni kanan, ni kiri, sorry, ya, dan ni paling kiri lah. Itu yang cara yang standard. Yang ni cuma saya nak menunjukkan apakah acuan dia. So bila kita sudah mengenal acuan ni mufta'ilun ni, kita pergi ke template ni, kita cari acuan mufta'ilun. Macam mana, di mana nak cari? Kita dah tahu wazan ke-8, so kita pergi ke wazan ke-8 lah ni. Ni dia wazan ke-8. So lihat di situ, manakah acuan mufta'ilun ya. Kalau kita tengok daripada sini, sini dan sini, sini dan sini dan sini tidak ada mim baris depan. So tak payah tengok bahagian ni. Ya, bahagian kata kata kerja jangan tengok. Tak perlu, memang tak ada pun ya. So kita tengok bahagian isim dia. Iaitu atas tu ada isim fa'il, isim maf'ul dan isim masdar. So yang daripada tiga ni, di manakah acuan dia? Kita lihat acuan dia adalah di sini. Dia ni mufta'ilun. Itu dia acuan yang tadi. Ya. Lihat balik. Mufta'ilun yang ni ya. Itu acuan. Kita dah boleh kenal pasti acuan tu daripada menukarkan huruf di dalam ni dengan huruf acuan fa'ilam, kita dapatlah acuan dia. So bagaimana kita boleh dah mengenal sekarang kalimah tu adalah mufta'ilun di sini ya. So saya warnakan warna supaya nampak. Ini warna ambil hijau lah. Itu dia. Ini acuan kepada mukhtalifin. So kalau kita tahu, dah tahu acuan, kita boleh kenal jenis lah, derivatif dia. Kata terbitan dia apa dia? Dia adalah isim fa'il. Ini kolom isim fa'il ya. Semua ni adalah isim fa'il. Daripada atas ni ke bawah ni semua isim fa'il ni. Ya. Dan specifically untuk yang ni, dia isim fa'il wazan ke-8. Lihat ni wazan ke-8 ya. Row 13 ni wazan ke-8. So dia bukan isim fa'il wazan-wazan lain, tapi isim fa'il wazan ke-8. Dia jadilah mukhtalifun. Ya, dia menjadi mukhtalifun dulu. Kemudian dia berperanan sebagai isim sifat kepada qaulin, sebab tu dia kena tukarkan fa tu kepada baris bawah kasrah yang bertanwin, sebab dia sekarang mengambil i'rab yang majrur. Itu dia ya. So bila melihat balik ayat tadi, kita sudah mengenal. Sekarang ni qaulin adalah isim masdar wazan pertama muzakkar nakirah ya, muzakkar dan nakirah mufradah yang majrur. Itu cara nak menerangkan kalimah tu. Yang ni pula menerangkan dia adalah sekarang ni isim fa'il wazan ke-8 nakirah muzakkar mufradah yang majrur. Itu cara
menerangkan kalimah tu ya. So kalau kita boleh menerang kalimah tu, mana kita kenal ya. So mana setiap kalimah ni kita sepatutnya boleh menerangkannya dengan terperinci ya. Bukan on the surface saja ya. Ini ayat Quran. Kalimah Quran ni kita tak boleh on the surface saja. Dia akan bila kita menterjemahkan tu mungkin dia akan tidak tepat. Sebab tu untuk memelihara kesucian terjemahan ayat Quran, kita kena belajar mengenal kalimah tu secara terperinci ya, halusikan dia dan kita beri makna yang bersesuaian ya, sebab kita sudah mengenal dia dengan ketepatan ya. Itulah perkongsian kita menyambung ayat semalam ya, innakum lafi qaulim mukhtalifin ya. Sesungguhnya kamu semua la ni benar-benar di dalam qaulin mukhtalifin ni kita boleh bacakan sekali, iaitu percakapan yang berbeza-beza. Itu maksud ayat tu. Maksudnya apa? Allah nak menegur orang ni, dia cakap tak mungkin cakap, orang kata apa? Berbelit-belit. Melayu orang kampung kata cakap yang kejap cakap macam ni, kejap cakap macam ni, kejap cakap macam ni. So yang mana satu ni percakapan dia. So itu dia masukkan percakapan kamu ni berbeza-beza. Itu ya. So mausuf dengan sifah kena bacakan sekali ya, barulah kita boleh memahami makna dia yang sebenar. Maknanya percakapan yang berbeza-beza. Ya. Okey. Itu perkongsian kita kepada ayat semalam supaya kita kemaskan lagi ya. Okey. Sekarang ni kita pergi ke ayat yang seterusnya. Kalau tak sempat habis pun kita perkenalkan dulu. Kita akan sambung hari Isnin nanti, iaitu surah 58. Ayat yang pertama dalam surah tu, kalimah isim masdar daripada qaf wa lam tu dalam kalimah yang keempat. So kali ini apakah kalimah dia? Qaula. Ini dia ya, qaula. Lam mengambil baris atas menunjukkan dia mansub ya. Tidak ada alif lam ta'rifah, bermakna dia apa? Dia adalah isim nakirah ya, isim nakirah. Okey. Okey, nak tunjukkan 58 surah apa ya. Kalau kita tidak ingat, kita boleh check di sini ya. Kita tekan di sini the speech ni ya, 58 ni adalah surah apa? Al-Mujadilah ya. Al-Mujadilah. Mujadilah ni apa dia? Jadalah. Jadalah ni ialah kata dasar yang memberi erti berbantah ya, bertukar-tukar ya. Dalam konteks ayat ni dia masukkan ialah mengadu dan sebagainya ya. Itu dia mujadalah. So kita tengok di sini di manakah maklumat tentang surah, di sinilah ya, chapter 58. Chapter tu maknanya surah Al-Mujadilah ya. Al-Mujadilah tu merujuk kepada she that disputes ya. Ada seorang perempuan yang dispute maknanya apa? Membantah ya, membantah ya. So itu chapter Al-Mujadilah dipanggil. So inilah kalimah yang kita bincangkan sekarang ya. Ayat yang sepenuhnya ialah di sinilah ya. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Ini ayat yang sepenuhnya untuk pengenalan kepada kalimah qaula ni. Korpus ni mengambil sebahagian saja, iaitu sampai sini saja ya. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha ya. So dia
yang tidak dimasukkan ini sebab dia nak memperkenalkan kalimah qaula ni yang diterbitkan daripada qaf, waw dan lam ya. Okey, dah 7.45 ya, sekejap je masa. Okey. So kita balik ke sini, itu dia ya, yang diperkenalkan dalam diambil sebahagian saja ya. Cuba kita kenalkan dia dengan apa? Dengan secepat mungkinlah ya, iaitu pertamanya dia mengambil baris atas, dia adalah maf'ulun bih lah ya. Dia objek. Objek akan mengambil baris atas. Kenapa dia menjadi objek? Sebab dia adalah objek kepada kalimah yang inilah sami'a, telah mendengar. Jadi Allah, siapakah fa'il kepada sami'a? Ialah Allah. Dia mengambil baris hadapan tu, marfu' tu makna dia adalah fa'il. Jadi Allah lah yang mendengar ya. Allah qad ini adalah satu dipanggilkan harfun tahqiqun, harfun of particle of certainty. Nak mengatakan memang pun ya, telah pun. Itu maksud dia qad ni, harfun tahqiqun dipanggil ya, tahqiqun, telah pun. Biasanya dia refer kepada yang telah berlaku ya, dalam konteks past tense. Sebab tu ini adalah fi'il madhi ya. So biasanya dia akan digunakan sekali dengan kalimah fi'il madhi ya. Peristiwa yang telah berlaku. So, gunakan qad. Kadang-kadang ditambah dengan laqad. Itu untuk menambahkan lagi penekanan. La tu lam taukid bermakna sesungguhnya telah pun. Itu kalau kita jumpa laqad. Kalau qad dia dia tak ada sesungguhnya, dia mengatakan telah pun. Ya, sami'a Allahu. Jadi telah pun Allah mendengar. Itu maksud dia. Telah pun Allah mendengar. Jadi bila ada telah tu dia cerita tu lebih lebih dipastikan, lebih kemas ya. Okey. Jadi apakah yang Allah telah mendengar ialah qaula ya, percakapan, perkataan. Perkataan, kemudian perkataan tu allati ialah yang ni merujuk kepada qaula, ini adalah isim mausul lah ya. Dia ada isim mausul ya. Relative noun yang nak mengatakan yang tu kepada apa? Qaula. So dia merujuk kepada qaula tu ya. Kenapa dia menggunakan allati bukannya allazi? Kerana qaula dalam konteks ni dia adalah percakapan tu dalam dalam ciri yang muannas ya. So daripada sini kita tahu qaula dia dalam konteks ini percakapannya iaitu bantahan-bantahan oleh seorang perempuan tu dia mengambil konteks muannas, bukannya muzakkar ya. Saudara ni dia muannas, jadi dia gunakan allati. Kalau muzakkar allazi ya. So allati tidak ada non, bukannya allatina, bermakna dia adalah mufrad, singular ya. Okey. So yang apa? Tujadiluka. Tujadiluka. 3 huruf akarnya ialah jim, dal dengan lam ya. Kata dasar dia ialah jadala ya. Jadala ni ialah bertengkar, bantah ya, dan mengadu dan sebagainya ya. Dia daripada jadala lah, berkaitan dengan percakapan yang tak setuju. Itu ya, jadala. So dijadikan kepada tujadiluka. Ini adalah bermula dengan ta ni menunjukkan fi'il mudhari' ya, fi'il mudhari'. Kemudian ada alif selepas huruf yang pertama tu menunjukkan ini adalah kalimah fi'il mudhari' wazan ketiga ya, wazan ketiga.
Kita akan tengok dalam template tu untuk membantu kita nanti ya. Wazan ketiga, ka ni ialah objeknya, iaitu engkau ni yang merujuk kepada Nabi kita lah ya. Maknanya seorang perempuan ni tadi mengadu ya kepada Nabi tentang apa? Fi zaujiha ya. Fi ni asalnya ialah dalam. Harfun jar dalam ya, tetapi dalam konteks ni bukanlah maknanya dalam ya. Tentang. Dia mengadu tentang apa? Zaujiha. Zaujiha tu apa dia? Daripada zaujun ialah pasangan, ha ni ialah isim domainnya ya. Jadi pasangannya maksud siapa? Suaminya lah ya. Dia mengadu kepada Nabi tentang suaminya. Itulah maksud ayat ni ya. Kita akan pergi lebih detail hari Isnin nanti. Kita akan kupaskan lagi satu supaya kita mengenal kalimah ni secara terperinci dan kita boleh memberi terjemahannya supaya terjemahan tu tepat ya, dalam makna yang bersesuaian dengan apa yang Allah nak kongsikan dengan kita. So, secara ringkasnya kita sudah boleh mengenal apabila kita membaca dengan makna dia sekali ya, bukannya membaca dengan sebutan saja ya. Kita kena berubah daripada membaca dengan sebutan iaitu tajwid kepada membaca dengan penuh isi kandungan ya. Kita membaca dengan penuh isi kandungannya. Dalam kelas tu kadang-kadang saya ibaratkan macam kita kita bawa tong ya. Kita nak bawa tong, kita masuk dalam troli, kita tolak tong tu, kita tak nak tolak tong yang kosong ya. Tong tu tong lah, tetapi kita nak bawa tong yang penuh dengan isi kandungan. Kalau tidak, kita macam ibaratkan kita bawa tong kosong ya, kita letak dalam troli, kita bawa tong tu dari satu tempat ke satu tempat, bawa juga, tapi tong tu kosong. Kalau kita masukkan barang dalam tu, jadi perbuatan kita itu lebih bermakna. Begitu juga membaca ayat Quran ya. Kita tak nak membaca dengan sebutan bunyi saja ya, membetulkan bunyi, hukum-hukum tajwid. So kita nak memahami dia, itu baru tong yang penuh. Memahami mana kita kenal setiap kalimah ni, kita boleh kupaskan dia, kita boleh terjemahkan dia ya, dan kita boleh memberi terus terjemahan kepada seluruh ayat ni, dan kita dapat impact daripada cerita di dalam ayat tu. Itu baru dinamakan tong yang penuh lah ya. Barulah berbaloi ya. Itu tapi secara ringkasnya kita sebenarnya boleh sudah bila kita dah memenuhi mengenal dengan dia, kita boleh menterjemah iaitu qad, telah pun, sami Allah, telah pun Allah mendengar, qaulal, iaitu perkataan allati yang tujadiluka, seorang perempuan. Ini ta ni menunjukkan kepada orang perempuan ya. Tujadilu, dia yang mengadu kepada kamu, fi zaujiha, mengenai ataupun tentang pasangannya, suaminya ya, suaminya. Biasanya pasangan tu suamilah ya. Itulah dimasukkan dalam ayat Mujadilah ayat 1 ya. Qaula tu adalah kalimah yang keempat ya, 754. Okey, kita boleh berhenti di sini sebab selepas ni ada 2 kelas lagi ya. Ada 2 kelas, satu kelas akan bermula pukul 8 ni sampai sampai pukul 9. Lepas pukul 9 ada satu lagi kelas sampai pukul 11. Jadi memang schedule dia kita memang memang tight ya. Pukul 3 nanti ada lagi satu kelas lain dengan rakan-rakan kita dalam kumpulan-kumpulan lain ya. Dan malam nanti ada satu lagi kelas lepas Isyak ya, kelas intermediate. Okey, so kita sudahi perkongsian kita di sini dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, so kita kalau dah bersedia boleh apa ya? Kita nak buat yang semalam ke ataupun kita nak pergi ayat baru? Nak kita buat semalam, kita sambung lagi, kita cuba siapkan satu muka tu. Okey. Lepas tu kalau yang lain tu tambah-tambahkan, kita akan ikut format tu lah. Okey. Ni bedah dengan Akak Soya. Unmute. Tapi sebelum tu kan Ustaz, saya nak tanya sikit. Tadi tak sempat nak tanya. Qaula allati tu kita tahulah. Itu kita dapat tahu yang ayat tu is muannas lah. Allati kan. Ya. Tapi setakat qaula tu kita belum tahu lagi kan. Daripada qad sami Allahu qaula, kita belum tahu dia muannas ke, dia mungkin boleh jadi muzakkar kan. Boleh ya. Tengok tempat dia lah. Daripada qaula kan. Okey. So baru apa dia? Recording tu tak tutup. Oh ya. Recording dah tu lagi ya. Okey. Question masuk.